Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan segala rahmat dan izin daripadanya dapat kita berkumpul pada pagi ini di dalam pengajian Tafaqquh Fiddin di bawah anjuran daripada Mawib dan kerjasama di antara Mawib dan Yayasan Pahang. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama sekali lagi, yang mana kita lebih kurang 3 bulan lebih ataupun 4 bulan kita tertangguh dengan pengajian kita ni dengan sebab musibah yang Allah Ta'ala turun pada kita, iaitu bala ataupun kita panggil musibah lah, iaitu dengan COVID-19. Jadi alhamdulillah hari ni seperti biasa kita mulakan balik pengajian kita, seperti biasa alhamdulillah, walaupun tak ramai hari ni, tak mengapalah. Bagi orang yang yang baru hari ni, yang sampai hari ni rasa lega lah, rasa tenang hati dapat belajar balik. Yalah 3 bulan lebih juga. Dia kalau kita biarlah, ada kadang-kadang ada setengah orang tu dia suka minat untuk pengajian online, setengah tu tak dapat hadir, terpaksa ikut pengajian online. Tapi cumanya kalau yang puas hatinya kita belajar secara talaki, depan tu, itu yang baguslah. Tapi tak apalah kalau siapa yang ada masalah kesihatan dan sebagainya tu, itu diuzurkanlah. Baik, insyaallah sebelum kita mulakan kita sambung pengajian kita ni, kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan baca Fatihah kita ni kita selamat, seterusnya dapat kita mempelajari kitab-kitab kita yang lain, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita pada muka surat 17. 3. Kalau dalam kitab Jawi itu saya 16, kitab Rumi itu 13. Begitu juga tentang malaikat-malaikat situ kan. Okey, baik. Kalau kitab Jawi itu muka surat 16, kalau kitab Rumi itu muka surat 13. Kalau kitab Rumi itu dia banyaknya gugur ataupun jatuh kalimah-kalimah ataupun teks-teks tu kadang-kadang ada jatuh. Sebab tu saya guna kitab Jawi tu. Kalau kadang ada jatuh tu, jadi saya betulkan balik lah.
Kadang-kadang ada setengah-setengah perkataan tu dia tak ada dalam kitab Rumi tu. Jadi dalam kitab Jawi tu ada. Jadi saya boleh tolong betulkanlah. Baik, kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Begitu juga tentang malaikat-malaikat. Tuhan menerangkan dalam Al-Quran secukupnya sehingga tidak ada keraguan. Jadi ni kita cerita pasal apa ni sebenarnya? Tajuk kita besar kita ni. Kalau tengok tu tajuk kita tu dia i'tiqad kepercayaan pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni beriman, i'tiqad kita dengan iaitu malaikat. Sebab tu kita kata beriman pada malaikat ni dipanggil rukun. Rukun apa? Rukun iman. Jangan salah sebut nanti kata rukun Islam pula. Jangan salah sebut rukun iman. Yalah lama sangat 3 bulan. 3 bulan lama sangat. Saya takut terlupa, takut orang sana panggil takut bertukar. Bertukar takhir. Hak ni jadi ni, hak ni jadi lain. Rukun iman. Baik. Jadi begitu juga tentang malaikat-malaikat. Ni nak cerita pasal malaikat. Tuhan menerangkan di dalam Al-Quran secukupnya sehingga tidak ada keraguan. Umpamanya Tuhan berfirman, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-31. Dia kata, artinya dan mengajarkan Allah kepada Adam sekalian nama-nama. Kemudian ditanyakan kepada malaikat kepada apa nama-nama itu kalau kamu benar. Dia kena tengok tafsir. Jadi kalau dia tengok di dalam tafsir jadi Allah Ta'ala ajarkan akan Nabi Adam, Allah Ta'ala ajarkan Nabi Adam itu segala nama. Segala nama di sini nama apa? Ni nama segala sekalian yang mempunyai nama. Contoh apa? Ini panggil apa? Botol, ini panggil pisau. Apa-apa segala yang mempunyai nama Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Asal kata benda tu ada nama. Pisau. Sebab tu disebut dalam tafsir sehingga disebut dalam tafsir dia kata Allah Ta'ala ajarkan Nabi Adam tu disebut dengan periuk besar, kecil, panjang, tinggi, lebar. Lepas tu dia ajarkan nama-nama. Macam kita lah. Kita dulu waktu kita budak-budak dulu waktu kita lepas umur 2-3 tahun, orang tua dia ajar apa? Dia mesti kenal nama dulu. Ni nama apa? First kali apa? Dia kenal nama ayah. Dia panggil apa? Ayah, bapa. Dia ajar kita pada nama orang tua dulu. Ayah, ibu. Macam anak saya lah. Dia nak sebut nama tak boleh. Dia kenal satu benda dulu nama. Tapi kena bahasa orang. Kalau pergi bahasa budak macam tu lah. Bahasa budak dia panggil kawan ni kakak. Dia kenal nama dulu. Tapi macam anak saya dia tak boleh bercakap. Jadi dia bahasa nama tu dia panggil mak dia panggil kakak. Kakak. Panggil abang panggil kakak. Semua panggil kakak. Dia semua sebut K, semua jadi K semua. Kalau naik kereta jadi KK, semua K. Jadi semua macam itulah budak-budak.
Begitu juga sebab tu kita kena ajarkan nama dulu. Ajarkan nama, pengenalan nama. Macam gitulah belajar sekarang. Kita belajar apa ni? Ilmu apa ni? Ilmu akidah. Nama apa ni belajar ni? Sifat 20 ni orang tanya esok. Awak belajar sifat 20 dah puluh-puluh tahun. Sifat 20 ni nama apa Dia punya besar ni. Lepas tu kita pun tak tahu nak jawab. Sifat 20 lah. Dia tak boleh cakap gitu. Sifat 20 itu ialah satu pengenalan di dalam ilmu tauhid. Kita sebut kita ilmu tauhid. Dah kenal nama, nampak tak? Begitu juga nak kenal orang. Orang ni nama apa Dia kena tahu nama dulu. Belajar dengan siapa tu? Belajar dengan ustaz. Ustaz apa nama dia? Tak tahu ustaz mana nampak pakaian melekat jalan-jalan lah panggil ustaz. Contoh panggil ustaz. Nama tak tahu. Nak kenal macam mana? Dia kena nama dulu, kenal dulu nama. Habis itu. Tu kena faham. Jadi Allah Ta'ala ajarkan Nabi Adam tu segala yang mempunyai nama. Disebut dalam tafsir Nurul Ihsan dalam juzuk yang pertama, dia sebut mengajar ia Allah akan Nabi Adam itu segala nama sekalian yang mempunyai nama, hingga periuk besar dan kecil dan pisau besar dan kecil. Semua Allah Ta'ala ajar. Ini panggil periuk, ini panggil pisau, kecil, besar dan sebagainya. Ini sebut dalam tafsir Nurul Ihsan. Dengan bahawa diilhamkan segala nama-nama itu pada hatinya Nabi Adam AS. Jadi Allah Ta'ala ajar tu macam mana? Adakah kita ustaz habis tu Allah Ta'ala ajar Nabi Adam depan gitu? Bukan gitu. Di dalam tafsir dia sebut Allah Ta'ala memberi ilham segala nama-nama itu di dalam hati Nabi Adam AS. Tu nampak. Sebab tu tafsir Al-Quran dia kena jangan kita baca begitu je. Kalau kita baca bulat-bulat macam ni, tengok contoh. Kita kata kita baca, kemudian mengajarkan Allah kepada Nabi Adam sekalian nama. Kalau orang tak belajar akidah, Allah Ta'ala tu Nabi Adam tak laki dengan Allah Ta'ala. Contoh, kalau orang tak belajar, dia tak tahu akidah, Allah Ta'ala dia tu duduk depan Allah Ta'ala kot. Tu dah berjihad dah tu. Dia tak boleh jadi. Sebab tu dia kena tengok tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran dia kata apa? Ajar tu dengan mana apa? Dengan mana Allah Ta'ala mengilhamkan nama-nama tadi kepada Nabi Adam AS di dalam hati dia. Campakkan nama-nama tu dalam hati Nabi Adam AS. Ilham tu dia. Habis. Kemudian dia kata summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian ditunjukkan sekalian nama-nama itu, bukan ditanya. Dia ni bahasa orang Indonesia boleh jadi tanya tu tunjuk. Ni terjemahan. Ditulis yang kitab Rumi tu ditanya ke dia apa? Ditanya. Sebenarnya aradah ni dia tunjuk. Dilentangkan aradah. Sebab tu panggil ma'rad kitab. Apa? Kita cakap apa? Pameran, betul tak? Pameran kitab, betul tak? Apa pamer? Mempamerkan, menunjukkan. Ni mungkin bahasa Indonesia dia kata tanya. Tapi tak apalah, kita tak mau kritik sebab dia bahasa dia boleh jadi betul. Kalau bahasa kita kena ubah sikit lah. Tanya tu dengan mana? Menunjuk, mempamerkan. Kemudian ditunjukkan sekalian nama-nama itu atas segala malaikat. Jadi Nabi Adam pun tunjuklah. Nama ni pisau, ditunjuk pada malaikat. Sebab malaikat ni dia sami'na wa ata'na. Dia ikut dia. Habis itu. Itu dalam setengah dalam ayat Al-Quran. Kemudian ketika itu tahulah umat Islam, sahabat-sahabat Nabi, bahawasanya dalam syurga dahulu ada satu makhluk selain manusia yang bernama malaikat. Dia malaikat ni panggil malaikatul jan. Ni belajar tafsir ni ada sebut lah. Tengok dalam surah Al-Baqarah.
Tengok surah Al-Baqarah. Saya tak nak cerita pasal tafsir ni jadi panjang kita, sebab kitab kita ni tebal. Saya pun duk fikir kalau nak hurai satu-satu ni jadi panjang. Tapi tak apalah, sekadar mana kita hurai sikit-sikit lah. Jangan sampai terlupa daripada umbi kita, asal kita. Kita bicara dalam permasalahan akidah. Jadi kita tujuan kita belajar kitab ni kita nak tahu firqah. Apa firqah? Firqah ni apa? Kumpulan ataupun golongan. Kan ada kitab kita dulu dia tulis apa? Dia tulis apa? Yang nombor 2 dulu. Muka surat 4 saya kitab Jawi, dia tulis firqah dalam Islam. Apa firqah? Golongan ataupun kita panggil kumpulan. Jadi firqah ni panggil kumpulan ataupun golongan-golongan di dalam Islam. Cuba tengok yang dulu tu. Biasalah 3 bulan tak tengok dah. Lepas lama dah. Ya? Betul. Golongan. Oh, dia tulis dalam Rumi golongan. Betul lah. Golongan ataupun kumpulan pun boleh. Firqah. Kalau dia panggil firqah ni ada setengah-setengah tu. Kalau macam kelas firqah salis, firqah sani, tingkatan pun panggil juga. Tingkatan pun panggil. Dia banyak. Dia Arab ni, kalimah Arab ni satu kalimah tu kadang-kadang ada banyak makna. Tu bahasa itu dia panggil keistimewaan bahasa Arab. Dia tak serupa, tak sama dengan bahasa Melayu kita. Bahasa Arab ni satu kalimah dia kadang-kadang ada banyak makna. Sebab tu kalau kita nak tengok terjemah bahasa Arab dan kita tengok tafsir Al-Quran, kadang-kadang bila kita baca sekali tu, jangan kita tergesa-gesa terus terjemah apa yang kita tahu. Kita tengok dulu apa makna dia. Sebab tu kamus, kalau boleh lah macam apa perempuan, tuan-tuan semua, kita tengah belajar agama ni, belajar apa? Belajar fiqh, tasawuf dengan akidah ni kan, tafsir kan. Kalau boleh belilah kamus bahasa Arab terjemah bahasa Melayu. Kalau boleh ada satu tu kena ada, seorang tu kena ada. Paling kurang guru saya pernah bagi tahu dulu di pondok, paling kurang kena ada kamus Al-Marbawi. Syekh Idris Al-Marbawi, dipanggil kamus Marbawi. Siapa ada kamus Al-Marbawi kat sini? Angkat tangan. Ada? Siapa ada? Kalau ada tu, kau boleh, sebab dia tulis, dia terjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Itu paling kurang. Saya pernah dengar cerita dulu, saya dengar sendiri, tak silap, daripada Baba Al-Ghazali. Kenal Baba Ghazali Skam? Babeli, kita panggil Babeli Skam kan? Lama tak datang dah, PKP kan? Sampai terlupalah sejarah dia. Jadi Babeli Skam ni katanya pernah menghafal kamus Marbawi itu sendiri. Hafal alif sampai ya, pernah diceritakan, dia hafal hak tu. Ibaratnya kita dalam bahasa Inggeris kita hafal vocab tu kan, dia pernah bahasa Arab dia hafal. Bukan hafal tu ustaz, habis tu ustaz kita tahu makna senang tak. Dia hafal tu nak bagi satu kalimah Arab tu dia ada banyak makna. Lepas tu dia ingat banyak macam-macam perkataan. Tu penting Jadi kalau kita dah belajar tasawuf, fiqh dengan tauhid ni, kalau boleh belilah kamus tu. Kalau boleh biar ada satu bahasa Arab ke bahasa Melayu. Kalau kata ada yang bahasa Arab Melayu, bahasa Melayu bahasa Arab pun ada juga. Kadang-kadang ada satu kamus tu. Kalau boleh kalau beli dua-dua pun boleh juga. Dia ada yang satu tu, yang dua-dua pun ada. Bahasa Arab ke bahasa Melayu, bahasa Melayu ke bahasa Arab. Ada setengah tu yang bahasa Inggeris ke bahasa Arab, ada juga. Ada satu kitab Syekh Idris Marbawi, ada satu kamus dia buat bahasa Arab ke bahasa Perancis. Allah, itu tak dicetak kat sini. Siapa yang pandai bahasa Perancis memang boleh rujuk, tapi kitab tu dah tak dicetak. Kitab tu. Okey, baik. Baik, kita tengok lagi kitab kita. Jadi malaikat ni dia kata, ketika itu tahulah umat Islam, sahabat-sahabat Nabi,
bahawasanya dalam syurga dahulu ada satu makhluk selain manusia yang bernama malaikat. Jadi malaikat ni pun disebut juga di dalam syurga sebelum diturunkan sebelum diturun ke bumi, dia duduk di syurga. Tu ada cerita-cerita dia, tengok dalam tafsir Ibnu Katsir lah. Tengok dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ustaz kita ada mengajar baru kan. Baik. Keadaan malaikat diterangkan di dalam ayat ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini surah At-Tahrim. Ayat yang ke-6, ketika itu tahulah sahabat-sahabat Nabi bahawa malaikat itu adalah makhluk yang patuh dan taat kepada Tuhan. Memang betul. Malaikat ni sebab tu dia ayat Quran ni, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang disuruh dibuat. Apa yang dilarang dia tak buat. Itu malaikat. Itu malaikat. Dia memang patuh sungguh. Sebab tu malaikat ni dia ada banyak. Yang wajib kita ketahui disebut dalam kitab. Kalau secara tafsir, secara terperincinya 4 malaikat saja. Yang kita dengar ada 10, betul, itu secara umum. Kalau secara terperinci dia ada 4, iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ada setengah ulama baca Azrail, boleh baca juga. Azrail boleh baca, Israel boleh baca, Jibril boleh baca, Jabril boleh baca, Jabril. Lepas tu orang putih nama Gabriel. Gabriel itu diambil daripada nama malaikat Jabril. Jabril itu nama malaikat. Nama malaikat Jibril. Jibril boleh, Jabrail boleh. Kita panggil Jibrail. Banyak nama dia. Jadi 4 tu secara terperinci kita kena tahu. Kerja dia kerja apa, kena tahu. Itu kata setengah ulama. Itu kita tak boleh nak engkar 4 malaikat tu. Kalau engkar jadi kufur. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang 4 tadi, Mikail, Surafil, Izrail dan Jibril. Jibril yang pertama. Kemudian kata setengah ulama tidak kuat, keempat-empat ni dipanggil segala ketua-ketua bagi malaikat. Empat-empat ni kata ulama, kata setengah ulama, mereka ini dipanggil ketua bagi malaikat, 4 orang ni. Kalau segala ketua tu mengenai Jibril lah. Jadi ketua-ketua dia dah ada, pembahagian dia ada 4. Kata setengah ulama lagi, wajib mengetahui daripada malaikat tu secara tafsir ada 10. Ni ada yang ni yang kita pegang ni. Ada 10. Ditambah apa 4 tu? Munkar, Nakir, Raqib, Atid, kemudian Ridwan, Malik. Malik. Kata setengah ulama, Raqib dan Atid tu sekali. Nama dia satu je. Raqib, Atid. Raqib, Atid tu apa? Mencatat kebaikan dan keburukan. Dia dua-dua sekali. Bukan, ada setengah ulama kata Raqib tu mencatat kebaikan, Atid tu mencatat kejahatan. Kata setengah ulama tak. Dua-dua tu nama dia satu je. Satu malaikat nama dia 2. Raqib, Atid. Tu kena tulis tu, takut orang kadang kita selalu kita dengar apa? Raqib mencatat kebaikan, Atid keburukan. Kata setengah lama tak. Dia kata Raqib, Atid tu sekali dah. Dia mencatat kebajikan dan kejahatan dua-dua. Dia satu nama dah dua tu, Raqib, Atid. Tu kata setengah ulama. Habis itu. Kemudian Ridwan kita tahu dia penjaga syurga, Malik penjaga neraka. Munkar dan Nakir tu Munkar dan Nakir tu dia tanya soal jawab dalam kubur. Sebab tu panggil munkar. Dia munkar ni sebab Munkar dan Nakir ni dia ni
datang tu dengan muka dia mungkar apa? Garang. Tapi kata setengah ulama, Munkar dan Nakir ni muka dia tu garang tu apabila dia tanya bagi orang kafir. Apabila dia soal jawab dengan orang kafir, muka dia dalam keadaan garang. Kata setengah ulama. Tapi bila jumpa orang Islam, orang Muslim, Munkar dan Nakir ni muka dia dalam keadaan bukan garang. Dalam keadaan yang menati. Tu kata setengah ulama. Habis itu. Kemudian ada satu malaikat lagi yang kita jarang dengar. Dia panggil ada dua malaikat dia panggil malaikat hamalatul arsy. Malaikat yang menanggung arasy. Dia ada berapa semua? Ada 4. Dia panggil hamalatul arsy. Dia panggil malaikat hamalatul arsy. Sekejap saya kena tulis sikit. Tak ada ingat? Ini yang sebab ini. Dia malaikat hamalatul arsy. Hamalatul arsy ni malaikat yang menanggung arasy. Disebut dalam kitab Aqidatun Najib pun ada sebut. Dalam kitab Fathul Majid pun ada sebut. Al-Quran pun ada sebut. Jadi malaikat ni dia menanggung ni ada 4 malaikat yang menanggung arasy. Sebab tu kita kata kalau kita kata Allah Taala duduk di atas arasy tu tak berapa tepat. Sebab apa? Sebab apa kita kata tak berapa tepat? Kerana kalau Allah Ta'ala tu duduk di atas arasy, seolah-olah Allah Ta'ala tu berhajat kepada makhluk. Sebab apa? Makhluk dia menanggung. Sedangkan malaikat tu Allah Ta'ala jadikan. Tiba-tiba dia berhajat pada malaikat, berhajat pada malaikat, malaikat duk tanggung dia. Itu mustahil pada akal. Kita panggil mustahil pada akal. Jadi pada hari kiamat esok Allah Ta'ala mengkuatkan lagi pada malaikat itu dengan ditambahkan 4 lagi malaikat. Jadi pada hari kiamat esok jadi 8 malaikat yang menanggung arasy. Tu kena ingat. Ada 8, dia tambah 4 lagi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, sebab itu hikmat dia disebut dalam kitab, dia kata
Wa yaumul qiyamah yu'ayyiduhum mullahu ta'ala bi arbatin ukhra. Sebab apa ditambah? Li ziyadatil jalal wal uzma fil akhirah. Kerana nak membesarkan, kerana nak memuliakan pada hari akhirat esok. Itu dia punya ilat dia. Kerana sebab apa? Kalau orang tanya sebab apa ditambah 4 Ustaz? Kerana nak membesarkan keagungan Allah Ta'ala di hari akhirat esok. Ditambah ke 4. Habis itu. Jadi semua adalah 8. Kemudian ada satu malaikat lagi yang saya tulis bawah tu. Nama malaikat tu Al-Karubiyun. Biasa dengar ke tak? Tak pernah dengar. Alhamdulillah dapat juga hari ni dengar. Al-Karubiyun. Karu apa ni Ustaz? Nama dia begitu. Al-Karubiyun. Tulis baris lah, nanti kata tak tahu Ustaz karu apa. Duk karu-karu. Karubiyun nama dia. Nanti saya nak cerita apa dia malaikat Karubiyun ni. Bukan kuburiyun Allah Akbar. Itu lain. Itu malaikat kuburiyun tak ada. Itu muka nakir tanya tu. Malaikat Al-Karubiyun. Tulis itu. Kalau tulis Rumi tak tulis, tak pandai tulis Jawi tak apa, tulis Rumi. Al-Karubiyun. Siapa dia Al-Karubiyun ni? Malaikat Al-Karubiyun disebut dalam kitab. Dia kata wahum malaikatu hafuna bil arsy. Mereka ini malaikat yang melingkungi arash. Dia tawaf dia, dan juga dia ni malaikat Al-Karubiyun ni sentiasa bertawaf di arash. Tu malaikat Al-Karubiyun. Kata setengah ulama, sebab apa dia bertawaf di arash tu? Sebab apa? Li'annahum yad'una bi raf'il kurbi anil ummah. Kalau disebut dalam bahasa Arab. Kerana mereka berdoa dengan mengangkat, dengan menghilangkan kesusahan daripada umat. Tengok. Malaikat Al-Karubiyun ni, sebab tu panggil Karubiyun. Asal daripada fi'il dia Al-Karbu. Kaf roba, kesusahan. Maksudnya dia menghilangkan kesusahan, dia berdoa supaya umat ni dihilangkan kesusahan. Tengok malaikat sentiasa doakan kita. Allahu Akbar. Tengok. Kalau esok tanya malaikat duk bertawaf dekat arash tu buat apa tu? Dia bertawaf tu sebab apa? Dia sentiasa mendoakan umat dia dihilangkan daripada kesusahan ataupun bala dan sebagainya. Macam kita lah, kita ditimpa musibah. Bukan kata kita saja, seluruh dunia ditimpa penyakit corona ni kan. Penyakit COVID ni. Dia ingat kita ingat malaikat Al-Karubiyun duduk saja. Dia berdoa supaya diangkatkan, dihilangkan kesusahan. Ni susah ni. Dihilangkan bala musibah. Tu malaikat Al-Karubiyun. Tu kena ingat Itu disebut dalam kitab. Nak tulis nama kitab boleh? Nanti kata Ustaz ambil mana ni Ustaz malaikat Al-Karubiyun? Saya ambil dalam kitab yang saya bawa ni. Kitab Fathul Majid, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya ulang balik. Saya ambil kitab ni dalam kitab Fathul Majid, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Benten, orang Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia sebut Al-Karubiyun. Habis itu. Mahfazah tu yang menjaga kita pula. Tu yang menjaga kita. Apa dia panggil malaikat hafazah. Itu yang kita panggil apa? Malaikat yang membawa rahmat dekat rumah kita tu. Masuk dalam rumah tu. Ada satu dia kata apa? Hadis kata malaikat tak masuk kalau letak gambar kan. Bukan kata malaikat Raqib Atid tak masuk, dia sentiasa mencatat. Yang tak masuk tu malaikat hafazah. Dia tak masuk. Malaikat Raqib Atid dia sentiasa masuk. Gambar orang ke apa ke, dia masuk, dia jaga, dia mencatat amalan kita.
Habis itu ni Al-Karubiyun. Habis itu. Ya. Untuk dia untuk bawa rahmat lah. Dia hafazah. Lepas tu menjaga. Jaga amalan kita. Baik, kita tengok lagi sikit lagi. Kemudian dia kata ketika itu taulah sahabat-sahabat Nabi bahawa malaikat itu adalah makhluk yang patuh dan taat kepada Tuhan. Dalam ayat yang lain dikatakan begini, Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka ia musuh Tuhan. Sebab apa? Kerana Jibril itu menurunkan Quran pada hatimu dengan izin Tuhan untuk membenarkan kitab-kitab Tuhan yang terdahulu. Kitab-kitab Tuhan yang terdahulu sebelum Al-Quran, kitab apa? Taurat, Injil, Zabur. Itu yang wajib kita ketahui secara terperinci, 4 tu. Tu kitab-kitab terdahulu. Jadi kita kena membenarkan malaikat. Kena membenarkan malaikat. Sebab tu malaikat ni dia ni sentiasa yusabbihuna al-laila wan nahar. Malaikat ni sentiasa bertasbih. Apa maksud bertasbih? Apa maksud kita kata Allah, malaikat tu sentiasa bertasbih kepada Allah pada siang dan malam. Apa maksudnya? Bertasbih itu maksudnya dengan makna menyucikan. Tasbih dengan makna menyucikan. Tulis itu. Kita selalu cakap Allah Ta'ala, kita selalu cakap malaikat bertasbih kepada Allah siang dan malam. Subhanallah. Apa maksud bertasbih? Kalau orang tanya kita esok, bertasbih dengan Allah, dengan makna malaikat tu menyucikan Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Sebab tu dalam Quran tu ada yusabbihuna al-laila wan nahar. Betul? Kata bertasbih. Apa tasbih? Menyucikan. Kita belajar dalam tauhid. Menyucikan daripada apa? Sebab tu kalau esok menyucikan apa? Kalau esok orang tanya kita, menyucikan apa? Allah Ta'ala tu tak suci ke? Jangan cakap gitu. Kalau orang tanya esok, kita cakap malaikat tu menyucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan. Tu dia kena hurai kat situ. Mau nampak? Sebab tu kita mengajar tauhid ni. Ya. Tanzih, suci. Tanzih. Cumanya tanzih tu, suci tu dia dah, kita pakai makna betul-betul. Tanzih, nazha yunazih tanzih. Ada pun yusabbihu ni tasbih, tapi kita pakai dengan makna lain. Tasbih dengan mana? Menyuci. Baik. Kemudian la yafturu. Jadi malaikat ni dia tidak jemu-jemu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah Ta'ala. Dia sentiasa patuh. Itu sebab tu dia ikutnya. Sebab tu dia kata, sebab tu kalau ulama sebut daimuna ala ta'ah. Malaikat ni sentiasa berkekalan taat kepada Allah Ta'ala. Sentiasa. Manusia dah bukan sentiasa. Kalau Islam insya-Allah lah, itu pun tak tahu juga. Yelah macam-macam. Tengok waktu kita ditimpa musibah baru ni dengan yang Covid ni, macam-macam. Bukan nanti orang kafir, orang Islam pun begitu. Orang Islam pun begitu. Macam-macam. Kadang-kadang fras dan sebagainya, macam-macam. Tak boleh nak keluar mana lah, apalah, macam-macam. Kita pun nampak sendiri kan. Allah Ta'ala tunjuk dekat kita dah. Itu ujian daripada Allah Ta'ala. Jangan kita dah marah. Kita kata tak apalah, ni semua daripada Wuhan. Wuhan. Jangan kita salah, ni Wuhan ni pasal lah ni.
Jangan duk salah. Itu asbab. Marah pun tak guna, bukan boleh pergi sana nak tembak pun dah, tak boleh buat apa pun kita. Cumanya asbab kita kena pandang syuhud. Kita pandang mata hati kita. Ini semua daripada ujian Allah Ta'ala. Kita kena faham situ je. Kena nampak situ je. Ada setengah orang tu dia marah dekat ni Wuhan ni kerja ni. Wuhan lah. Lepas tu tak apa setengah ni pada mereka lah, macam-macam. Itu asbab tu kita boleh cerita, tak ada masalah apa. Tapi jangan asbab tu kita masuk dalam hati kita, kita pegang macam tu. Tu jangan. Nak cerita kat orang boleh. Sebab je daripada Wuhan ni. Tapi dalam hati kita, kita pegang kata ini semua ujian daripada Allah Ta'ala. Tu kena faham situ lah. Kita kena pegang situ. Ini dia masuk dalam hati ke? Aku geram betul Wuhan ni. Dia masuk dalam hati dah. Memang dia tak percaya dah benda tu. Habis situ, tengok. Baik. Kemudian ketika itu tahulah sahabat-sahabat Nabi bahawa Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Tuhan, tapi tengok dengan perantaraan, dengan wasilah malaikat Jibril. Jadi wasilahnya, perantaraannya daripada Jibril alaihi salam. Baik. Demikian pula tentang Rasul-Rasul Allah dari dulu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Tentang kitab-kitab suci seperti Taurat, Zabur. Taurat diturunkan pada siapa? Taurat pada Nabi Musa. Zabur diturunkan daripada Nabi Daud alaihissalam. Ni itu peksa tu ada sebut ni kan. Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Quran pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Begitu juga tentang hari akhirat. Ni sebenarnya kitab kita ni dia nak cerita secara umum. Jadi ikutan kita tu, sebelum kita nak pergi kepada sejarah akidah ni, dia cerita dulu pegangan kita ni pada zaman Nabi tu ikut siapa. Zaman Nabi tu dia memang kita kata tauhid tak ada. Sebab apa? Sebab zaman Nabi ni pegangan akidah dia tetap dah. Sebab tu berzaman berselisih ganti, dia tak sama. Kita kena ingat tu. Kalau orang tanya, duk mengaji tauhid apa? Zaman Nabi mana ada tauhid? Kalau ada orang tanya begitu, macam nak jawab? Kita tanya balik, pegangan zaman Nabi-Nabi, sahabat-sahabat, adakah sama dengan pegangan kita sekarang? Adakah kuat? Memang sama pegangan. Maksudnya iman dia sama ke tak? Tak sama. Kita diuji sikit dia, dah memberontak dah. Nabi-Nabi, sahabat-sahabat tidak begitu. Tengok, kita diuji bab tauhid dia, saja sikit dia. Orang tanya sifat 20 kenal Tuhan. Zaman Nabi mah tak ada sifat 20. Nanti akan diceritakan dalam kitab ni dengan lebih detail. Sebab tu dia bawa cerita ni pada i'tiqad zaman hidup zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan hadis. Melalui Al-Quran. Bukan hadis itu daripada percakapan Nabi, daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran pun mereka pegangan mereka kuat, tak sama. Sebab tu kita ni dah berselisih ganti dah, berzaman-zaman, dah jauh dengan bukan dengan Nabi, sahabat, tabi'in. Kita dah tabi' berapa kali tabi' dah kita. Nampak tak? Ini pun dah tak tabi', dah tak ikut dah. Tabi' tu yang mana ikut. Ni ada setengah pun dah tak ikut dah. Tak ikutan, kata ni mengaji pun tu tak ikut. Nak tabi' macam mana? Baik. Begitu juga tentang hari akhirat, syurga dan neraka, tentang qada dan qadar ilahi. Apa ilahi? Qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi itu dengan mana Tuhan. Aliha, ilahi. Ilah tu
Tuhan. Ilahi yang dinisbahkan kepada Tuhan. Jadi qada dan qadar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita belajar qada qada ni dia daripada sifat apa? Qada ni daripada sifat Allah Taala, sifat apa? Banyak terlupa habis dah. Qada ni saya tanya balik. Qada ni daripada sifat Allah Taala, sifat apa? Sifat iradah. Daripada takluk apa? Allahu Akbar. Takluk? Terlupa habis dah aku jawab periksa itu. Daripada takluk apa? Tanjizi qadim. Allah Ta'ala meluluskan sejak azali. Itu bagi qada. Memang kita kata ustaz, qada ni ustaz Allah Ta'ala kehendak. Memang kehendak tu daripada sifat iradah. Sifat iradah tu dia punya takluk daripada tanjizi qadim. Apa maksud tanjiz qadim? Allah Ta'ala meluluskan sejak azali lagi daripada sifat iradat dia. Itu panggil tanjiz qadim. Dah ketuk-ketuk pen dah. Ingat tak ingat. Dia ketuk-ketuk, dia nak bagi ingat tu. Cak. Orang kita nak berfikir, bagi ingat. Macam ni ketuk 2-3 kali lepas tu ingat. Ingat dah. Bila ingat tu terbuka tangan dia. Kalau macam ni tak ingat lagi tu. Tak ingat, bila dah terbuka tu baru ingat. Itu qada. Kalau qadar daripada sifat apa? Sifat qudrah. Kita terjemahkan qadar dengan makna apa? Pelaksanaan. Itu secara terjemah saja. Kalau orang belajar ilmu tauhid dia kena kaji dulu. Okey. Qada ni daripada sifat iradat. Dia daripada tugas dia daripada tanjizi qadimah. Baru kita boleh huraian itu. Kemudian qadar ni apa? Pelaksanaan. Pelaksanaan ni bersifat apa? Kita kena kaji dulu. Itu dia berkait dengan sifat 20 tu. Qadar ni daripada sifat qadar ni daripada sifat qudrah. Sifat berkuasa. Takluk apa? Tanjizi hadis. Nampak tak? Dia bukan qadim. Tanjizi hadis. Maknanya Allah Ta'ala melulus tu dengan kehendak sifat Allah Ta'ala, kemudian dia menjadikan. Itu dia panggil tanjizi hadis. Menjadikan, kita panggil tanjizi hadis. Menentukan, itu daripada tanjizi qadim. Habis itu, ni saja nak bagi ingat balik. Dah 3 bulan, tak apalah. Habis itu. Baik. Diterangkan secukupnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi dalam pelbagai kesempatan. Betul ke? Kesempatan. Kesempatan. Betul lah. Jadi dalam Quran ni diceritakan semua, tapi kena ingat memang diceritakan semua dalam Quran, tapi kita kena memahamikan dengan tafsir Al-Quran, bukan dengan terjemah Al-Quran. Tu kena ingat. Tafsir dengan terjemah sama ke tidak? Tidak sama. Sebab tu terjemah dengan tafsir itu lain. Tapi orang kita semua panggil terjemah. Orang kita semua panggil tafsir, bukan terjemah, tafsir. Bagaimana tu? Saya belajar tafsir Quran. Mana tengok tafsir Quran awak? Tengok terjemah. Dia tafsir ni lain. Saya nak tanya, macam mana nak beza tafsir dengan terjemah? Saya nak bagi satu ayat benda yang ilmu lah. Kalau nak tahu tafsir Al-Quran, dia mestilah daripada perkataan ulama. Ulama cerita pasal apa ayat tu, itu panggil tafsir. Contoh saya sebut tadi. Ayat tadi apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
Kemudian ulama pun berselisih pendapat. Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Adam akan sekalian yang mempunyai nama. Kemudian ulama tafsir. Sebagai tafsir tu, ulama kata apa? Iaitu nama seperti periuk, pisau, besar, kecil. Itu yang cakap tu siapa tu? Ulama sebut, bukan kita. Kalau terjemah, dia terjemah bulat-bulat. Apa dia? Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Adam dengan segala yang mempunyai nama. Macam ni terjemah ni. Ni alamah ni tadi kita baca kan. Dan mengajarkan Allah kepada Adam sekalian nama-nama. Itu setakat tu kita panggil terjemah. Kalau tafsir, kita terjemah. Apa dia? Apa maksud sekalian nama-nama tu? Yakni nama-nama bagi sesuatu benda. Seperti pisau, periuk dan sebagainya. Itu dia panggil tafsir. Nampak lagi tak? Ni saya nak bagi tahu ni, tuan-tuan puan-puan senang sikit, esok boleh beza. Mana tafsir, mana terjemah Al-Quran. Baru kita faham, kita tengok, ni terjemah Al-Quran. Kita esok nak beli apa? Nak beli. Nak kata kita ni orang belajar, kita boleh beza. Man, awak beli apa? Tafsir Quran. Tengok tafsir awak. Tengok tafsir, tengok terjemah. Kalau tafsir ni dia ada daripada nukilan daripada perkataan ulama. Ulama sebut ni dia bahas sampai 2, 3 dan sebagainya. Contoh lagi saya bagi tahu. Dalam ayat Quran dalam surah Al-Baqarah lagi dia kata apa? Allahumma shalli Muhammad. Yang ayat yang faqala min asma'i wa in kuntum qalu subhanaka la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Ayat yang kata yang sujud tu. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama. Tu. Dan tak kala berkatalah kami bagi malaikat usjudu li Adam. Allah Taala suruh malaikat suruh sujud kepada Nabi Adam. Tapi kita faham sujud betul tak? Kalau dia dalam Quran, dalam terjemah dia tulis sujud betul tak? Adakah sujud betul? Ulama tafsir, apa maksud sujud? Sujud di situ dengan mana? Tundukkan kepala sedikit. Sujud oleh kamu bagi Adam, tahiyat dengan tunduk kepala, tiada dengan sujud. Nampak tak? Tunduk kepala bukan dengan sujud. Kita faham sujud macam mana? Sujud betul tak? Dahi kat bawah betul? Kalau dalam tafsir dihurai pula, sujud tu dengan mana apa? Tunduk sedikit dengan ketiadaan kepala dahi di bawah. Tunduk sikit. Itu maksud sujud. Nampak tak? Cantik tak kalau tafsir Al-Quran kita faham? Nampak tak? Kalau kita tak faham, kalau kita tengok terjemah Quran, Allah Ta'ala suruh malaikat sujud pada Nabi Adam. Betul, orang pun tanya kita, sujud macam mana? Takkan kau tak tahu sujud? Sujudlah bawah. Bukan sujud tu. Sebab tu ulama tafsir tu dia kata apa? Tengok saya banyak. Sujud oleh kamu bagi Adam tahiyat dengan tunduk kepala. Tunduk kepala tiada dengan sujud dahi. Itu maksud dia. Tu sebab tu kalau orang belajar tafsir tu dia sedap. Sedap macam mana? Kalau ada tafsiran-tafsiran tu kita boleh hurai. Dia kalau orang, sebab dia apa? Dia ambil daripada nukilan daripada ulama tu yang sedap macam tu. Nampak lagi Tadabbur ni biasa dia terjemah. Sebab tafsir ni payah nak. Sebab tu kata ulama tafsir Al-Quran. Orang nak mengajar ilmu tafsir Al-Quran ni sekurang-kurang ulama dululah lebih kurang 15 ilmu. 15 ilmu paling kurang. Nahu sarah tu tak kena cerita dah, grammar tu. Lepas tu kalau di pondok tu, kalau mengaji dulu, saya mengaji kat pondok, Tok Guru dia kata kalau mu balik mengajar tafsir tu hebat dah. Lepas tu saya kata, Tok Guru kata dia kata kalau nak mengajar tafsir bagi hebat dalam 10 bidang dulu dia kata. Nahu, sarah, mantik, balaghah. Balaghah ni sastra lah. Al-Quran tu semua tu cukup, memang cukup semua. Tapi kita yang tak mengkaji mana nahu dia, mana sarah dia, mana balaghah dia, mana mantik dia, usul fiqh dia, macam-macam semua ada. Lepas tu di pondok tu kami kena mengaji paling kurang 12 ilmu tu kena belajar. 15 ilmu sampai ke 15 ilmu kena belajar. Kadang-kadang di universiti pun tak ada ilmu-ilmu begitu, tak ada. Sedang cuba tengok dalam ilmu falak. Al-Quran sebut
1/3 dalam Quran ilmu falak. Percaya tak percaya tak? 1/3 ilmu dalam Al-Quran tu ilmu falak. Nampak tak? 1/3. Apa dia? Tengok. Wadduha wal laili idza saja. Nampak tak? Semua tu berkenaan dengan tentang falak, bumi. Pusingan bumi, semua cerita falak. Pergerakan bumi. Semua ada. Sebab tu saya cakap, kita nak tafsir Al-Quran ni, biar nak tafsir, kalau orang tu belajar tafsir tu kena betul-betul, dia tu kena cermat. Macam cerita saya tadi lah. Sujud. Kalau orang minta kita, tuan minta tuan tafsir sikit, saya ni saya tak faham, boleh ke malaikat sujud pada Nabi Adam, sedangkan sujud tu tak boleh sujud pada manusia. Kalau orang tanya kita nak jawab macam mana? Takkan kita nak jawab pakai akal kita? Alah, zaman dulu boleh, tak apa malaikat nak sujud Nabi Adam. Nak jawab gitu? Tak boleh. Dia tak boleh jawab dengan akal, jawab dengan ilmu yang kita belajar apa? Kita kena bagi tahu sujud di situ dengan mana menundukkan kepala sedikit dan tiada dengan sujud di dahi. Bagi tahu situ, tunduk situ je. Habis itu. Faham lagi itu masalah tafsir. Habis. Dan kalau umpamanya ada yang kurang terang atau yang muskil atau sedikit perselisihan faham, lantas ditanyakan pada Nabi, di mana Nabi menjelaskan persoalan-persoalan tersebut sebaik-baiknya sehingga tidak ada perselisihan faham lagi. Itu yang kita nak ikut Nabi tu. Apa maksud di sini? Maksud di sini, Nabi ni dia menyatakan kefahaman kepada orang sehingga apa? Sehingga tidak ada perselisihan faham. Contoh, ada orang berbalah dua. Ada orang berbalah sama-sama dia. Kita cuba terangkan, jangan bagi ada perbalahan. Nyatakan bagi elok. Tu yang Nabi buat. Zaman sekarang ni susah kita nak buat begini. Nak terangkan satu-satu, payah. Sebab tu zaman Nabi ni, dia menerangkan segala muskil, segala permasalahan. Sehingga ada orang tanya Nabi pun, Nabi jawab dan menjelaskan persoalan tu sebaik-baiknya. Apa maksud sebaik-baiknya? Terang tu biar dengan jelas. Jangan ada kekeliruan. Nampak tak? Kalau ada kekeliruan tu bahaya. Kadang-kadang orang jadi muskil. Macam kita belajar sekarang pun gitu juga. Banyak ada kekeliruan antara kita. Kadang-kadang dalam bab agama pun ada banyak kekeliruan. Habis itu, kelima, perselisihan faham timbul sesudah Nabi wafat. Ni tengok. Dia dah sampai stesen dia dah. Stesen dia sampai. Dia sejam je kan. SOP baru. Semua SOP jadi sejam je lah ini tak apa dah. Rasa pun macam kita pun, saya biasa sejam lebih. Jadi sejam tu dia macam terencak sikit lah. Tak apalah, insyaAllah lah bulan depan okey kot. Clear, bagi clear, tak apalah. Kita buat sejam lebih. Tak apa permulaan hari ni kan. Mukadimah bahasa dia dah slow sikit nak buat rajin sangat pula dah. Yang tak datang pun buat rajin juga. Yang tak datang pun pandai juga. Dia tahu kata tak apalah, mukadimah sikit-sikit dulu Ustaz. Mereka lagi mesti ada dalam tu. Ada orang komen tu, sikit-sikit dulu Ustaz. Baik, semua faham Baik, insya-Allah kita sambung lagi insya-Allah minggu depan. Kelima, perselisihan faham timbul sesudah wafat Nabi ni. Kita nak bahas lah. Tengok, dia akan terang satu-satu. Bagus kitab ni, dia bagus tentang sejarah lah. Sejarah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi sekadar itu saja, tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.